Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan hutang piutang, maka hendaklah kamu menulisnya. Tak banyak. Islam menggalakkan orang-orang yang mampu membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Di antaranya ialah memberi hutang, sama ada dengan wang atau dengan harta benda, kepada orang-orang yang memerlukannya. Sebaliknya, orang yang berhutang pula diingatkan supaya mereka menghormati hak orang lain, yakni pemberi hutang yang telah berbudi menolong mereka dan telah mereka membayarnya. Malah ditegaskan di dalam sebuah hadis, ruhul mu'min mu'allaqatun bidain. Ruh orang mati yang beriman bergantung di awan-awan dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya itu dibayar oleh warisnya atau orang lain. Bila kita berhutang atau bui hutang kepada orang, Allah mengajar kepada kita supaya kita tulis. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Bila kamu menjalankan suatu urusan berkenaan dengan hutang piutang, faktubuh, maka naklah kamu tulis, supaya kemudian hari tidak baki. Tulis ni Allah Ta'ala perintah, faktubuh. Walaupun faktubuh ini sunnah, tapi molek kita tulis. Banyak orang bila tanya nak bayar hutang, dia kiak nak bayar. Tanya nak hutang, kecek molek lah, lembek teko. Tanya bayar lari. Tak boleh. Sebab tu Allah mengajar kepada kita supaya tulis, faktubuh, tulis. Tapi dalam masyarakat kita, bila tulis, nak tulis, dia kata, demo tak percaya kawan. Dia pandai, dia pusing Allah. Demo nak kau suruh tulis, tak percaya kawan. Kita bila demo kata gitu, kata tergamuk dah lah. Cuma kena jawab gini ke dia, bukan tak percaya, tapi kawan nak turut hak Tuhan perintah, supaya demo boleh pala, kawan pun boleh pala. Pasal Allah Ta'ala sebut faktubuh, naklah kamu tulis. Kita tulis lah. Bukan soal tak percaya ke demo, walaupun dalam perut kawan tak percaya sungguh. Tak soroyak lah tu kan. Tulis ini kerana nak turut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ajar kita, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Tulis apabila ada saksi. Dia ada saksi. Siapa dia saksi tu? Syahidaini min rijalikum. Naklah kamu adakan saksi, dua orang laki-laki daripada kalangan kamu. Biar ada saksi. Panggil mari saksi. Saksi, kalau tak ada dua orang laki-laki, Allah Ta'ala sebut, fa illam yakuna rajulain. Kalau tak ada dua orang saksi laki-laki, farajulun wa imra'atan. Boleh juga saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
Jadi 3 orang, 2 orang perempuan sama dengan 1 laki-laki dari segi penyaksian. Jadi 1 laki-laki, 2 orang perempuan menjadi saksi. Saksi orang lagu mana? Saksi yang adil, hak juru. Wa ashhidu zawaya adlin minkum. Dalam ayat yang lain disebut saksi ini kena saksi orang adil. Jadi bila saksi orang adil, hak juru, 2 orang atau 1 laki-laki, 2 perempuan, insya-Allah dia akan bayar. Bila ni hadap gege amo aja menang orang pergi domo. Minta tolong mai ajak ustaz, toknya bayar hutang amo orang kata. Tai nak hutang tu kok lembek tekok. Nah ni. Kadang-kadang dia kata nak hutang seminggu tak ayat dah tu. Dia jadi tak ayat dah. Dia kata pasal piti tak ada tobik seminggu. Padahal piti tobik apa kau seminggu ya, tak ayat hutang orang, tak ayat hutang. Ramai orang kita perangai lagu tu. Perangai lagu tu jadi cara kita nak atasi benda tu, maka kita kena tulis. Turut Tuhan perintah kepada kita, faktubu, tulis. Jadi kalau dia merungut kata kita tak percaya ke dia, kata bukan tak percaya ke demo, kawan percaya ke Tuhan. Tuhan suruh tulis, kawan nak turut hak Tuhan suruh tulis, kita tulislah. Bawa mari 2 orang saksi. Jadi demo boleh pala, kawan hok jebui hutang boleh pala, saksi pun boleh pala, tukar tulis pun boleh pala. Ayat gitu. Senyaplah dia kan. Tulis molek hutang sebanyak mana, nak bayar bila. Baik. Orang yang beri hutang diberi ganjaran pahala sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh pahala kita beri hutang kat orang, boleh pahala. Dan memang kita tengok orang yang berada ni bukan susah sebenarnya dalam masyarakat kita nak beri hutang kat orang, nak beri hutang. Tapi yang dia berasa susah nak beri itu kerana ramai orang berhutang tak bayar. Bukan tak saya tolong, orang yang berhutang tak bayar. Termasuklah nak cerita hutang yang diberi oleh kerajaan, termasuk kerajaan negeri. Kita bagi berhutang kepada belia-belia, kita wujudkan tabung belia niaga. Ini pengalaman. Wujudkan tabung belia niaga, bui hutang pun tidak banyak. Nak suruh belia kita boleh buat kerja, hutang 5,000, 3,000, bayarnya tak ambil hutang sewa, tak terlibat dengan interest, tak terlibat dengan riba, dia tak ambil pun kos perkhidmatan, tak ada, tak cas. Dia ada cas riak kedua ada hutang 5,000, bayar 5,000, bayarnya 50 riyal, 100 riyal ya sebulan, 50 riyal ya sebulan, tak bayar. Ni negeri kita tak bayar. Tak boleh tu. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Roh orang mukmin gantung dengan hutang dia. Bayar. Kalau keluarga kita nak kita bayar. Tak boleh tak bayar. Wajib kena bayar. Tu ada perjanjian tu, ada surat tak bayar. Ni kena ubah sikap ni dah. Tak boleh. Sebab tu lah ni ya zaman Tok Guru lagi, Tok Guru kata tak boleh hutang dah demo ni. Kena wis saja. Wis saja lah ni, wis saja. Wis saja Tok Guru kata tak boleh bui piti, kena bui benda. Bui benda. Bui alat. Dia menego air tebu, kita bui mesin air tebu, bui free. So dia ambil sebut harga kedah, tak boleh bayar ke dia, hanya pusing juga, bayar kedah. Dia kata ambil mesin. Oh berat orang kita. Berat. Ni hak sungguh. Nak tolong orang kampung pula, hak bermasalah. Ni nak cerita. Nak cerita bab hutang. Kita wujudkan tabung qardul hasan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Dalam Quran. Siapa dia nak bagi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, qardan hasana,
qardan hasanah, kita buat qardul hasan, kita letak di masjid. Nak suruh di masjid itu berasa lain sikit. Kalau orang tohok misalnya anak nak pergi universiti ataupun anak nak pergi Kuala Lumpur, tambah tak ada 100, 200, 300, ya bukan banyak. Pergi pinjam kata email, piti kajian MUI, ada tak apa? Pinjam bagi orang tohok, pinjam tak bayar. Tak bayar. Ini nyakit. Ini kena ubah dah. Hutang kena ingat, hutang wajib dibayar. Ruh tak naik ke langit. Amo satu hari amo pergi beli kedai Cina. Dia tepek keratan akhbar hak kenyataan tok guru. Roh orang mukmin tak naik ke langit kalau tak bayar hutang. Cina tepek. Tak tengok dia. Ada tolong ingat. Jadi jangan tak bayar hutang. Betul. Kena bayar. Hutang lapuk tak kira. Wajib bayar. Tak bayar sakut esok. Sakut esok dah. Baik. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu qardin sadaqah. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu qardin sadaqah, tiap-tiap pinjaman atau hutang mendapat pahala sedekah yang besar. Orang wi berhutang kat orang tu boleh pahala sedekah. Boleh pahala sedekah. Bukan setakat boleh pahala sedekah biasa, tapi diberi ganjaran 2 kali ganda banding dengan sedekah. Disebut dalam hadis yang lain, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratan illa kana qad kasadaqatiha marratain marrataini. Mana-mana orang Islam yang beri hutang kepada seorang Islam yang lain sekali saja, maka ia akan mendapat pahala seperti ia sedekahkan hutang itu 2 kali. Dia beri hutang sekali, Tuhan beri pahala supaya dia sedekah 2 kali. Baik, tak berasa nak tanya apa. Beri hutang sekali, Tuhan beri pahala supaya sedekah 2 kali. Kerana orang yang berhutang ialah orang yang berhajat. Orang yang berhajat. Sebab tu dia berhutang. Dan dia ni tak si minta sedekah, kerana dia ada usaha dan ikhtiar. Berbanding dengan orang yang minta sedekah, dia tak si usaha, dia cakap nak minta. Dia cakap nak minta. Kadang-kadang dia ada duit dah minta juga. Sebab tu ada orang cek orang minta sedekah, pendapatan dia lebih banyak daripada orang kerja kerajaan. Ngakani banyak dia. Walaupun apa seria, kalau 100 orang 100 riyal. Mana? Tak apa lah kita nak sedekah, tapi biarlah orang yang minta sedekah, orang yang benar-benar dia ni orang miskin, tak boleh buat kerja, tak apa. Ni segar boga minta sedekah. Dia dengan orang wis sedekah tu segar dia. Orang wis sedekah tu jalan pun. Tak apa gerak dah. Patut orang, kalau ada orang muda dia minta sedekah dengan orang tua hak jalan tak apa sasak, yak dia beginilah, demo wis sedekah kawan dulu, kawan doih pada demo. Itu malah. Ini orang malah. Kita nak tolong orang susah, bukan nak tolong orang malah. Jadi orang yang buta ni orang tidak malah. Cuma dia tahu tak lagi kehabisan modal kau berapa kan. Tapi dia ada usaha ikhtiar. Dia nak guna duit ini untuk tampung kekurangan modal dia kalau misalnya, jadi dia buta. Maka kita bui buta kepada dia. Nabi sebut Tuhan bui pahala
2 kali ganda. 10 2 kali kita sedekah. Sedangkan kita butai. Jadi bui butai ni molek digalakkan dalam Islam. Kita tolong orang yang nak butai, kita tolong bui butai kepada dia. Contohnya nak suruh masyarakat kita ni suka bui butai kepada orang yang nak butai, orang hak butai tu kena bayar. Kena bayar. Jadi bila orang tengok dan orang ni mari butai bayar, orang tu butai bayar, orang pun orang hak kaya senang bila butai dia bui. Dia bui dia tak sakut. Tulis. Turut tu aja tulis. Kan? Tulis molek. Biar ada saksi. Baik. Firman Allah Taala, "Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasum wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau orang yang buta tu dia cari dah nak bayar, tiba-tiba susah juga. Tapi dia ni amal dah dan bayar royak. Dia mai royak. Ni tepuh hak janji ni hari ni dah. Dah ni. Ambo minta maaf banyak-banyak. Dah ni habis ikhtiar tak boleh juga. Kita kecek molek. Bila kita kecek molek begitu, Allah Taala sebut fanasiratun ila maisarah. Maka orang yang beri hutang tu molek benar kalau dia beri tempoh kepada si piutang sehingga dia mampu bayar hutang, beri tempoh lagi. Tengok tu yang aja, beri tempoh tak apa. Ni tak tahu tak boleh bayar lagi tu. Lagi terus orang kata tidak main royak. Kalau mau kira orang hutang tanya juga. Minta lah tempoh 2 minggu lagi. Tanya. Kalau kira berjanji tu hari ni dah. Tapi hamba tekad ikhtiar tak boleh kerana tu royak lah. Maka Tuhan kata molek kalau mau beri tepuh. Beri tepuh ke dia. Beri tepuh ke dia. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau mu hak beri hutang tu sedekah itu lebih baik. Dah dia nampak dia pun amanah mai royak dan bukanlah saya bayar cuma minta tepuh. Kerana tak boleh juga duit tak kat cari dah. Dan kalau kita hak beri hutang ni Tuhan sebut kalau kita sedekah, kita kata begini nak kira sedekah ke demo. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau mu tahu bahawa pahala sedekah itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Kita pun sebenarnya kalau orang kecek kira molek lain dah ni. Ni bahasa lari. Gi tak ada. Dan ni, hok ada lelek tu dia lari kat pintu dapur lagi. Bila lagi minta hutang. Tak lah gitu dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi 10 amsalha wal qardu bi 18. Nabi bersabda, pada malam aku dibawa Isra dan Mi'raj, aku melihat tertulis di atas pintu syurga, sedekah itu mendapat pahala 10 sedekah yang sebanding dengannya, dan pinjaman hutang itu pula mendapat pahala 18 kali ganda. Tengok Nabi sebut pada malam Isra dan Mi'raj aku dibawa masuk syurga. Nabi dibawa melawat syurga. Bila Nabi melawat syurga, Nabi sebut tertulis di pintu syurga. Pintu syurga tu ada tertulis. Tertulis ke apa? As-sadaqatu bi 10 amsalha. Sedekah Tuhan beri ganjaran 10 kali ganda. Wal qardu bi 18. Orang beri buta ke orang, Tuhan beri pahala 18 kali ganda. Banyak buta lagi. Banyak buta ke orang lagi. Pasal apa? Pasal apa sebut tadi lah, orang buta tu orang berhajat. Orang yang benar-benar berhajat. Dan dia bukan nak minta saja. Dan dia minta untuk dia nak bayar semula. Dia nak ikhtiar. Tu. Buta 10 kali ganda pahala. Apa nama ni sedekah 10 kali ganda. Buta 18. 18. Jadi kita hak sedekah kita sedekah. Dan hak orang nak buta
kita beri butai. Kita ada duit, jangan saya beri butai. Cuma kita tulis. Tulis apa tu Yesus tulis. Begitu. Kita tulis. Tulis ni kena ubah. Kita sikap kita orang Islam, kita orang duduk negeri Serami Mekah ni. Biar perangai serupa dengan perangai hak diajar dalam Al-Quran. Perangai Islam. Biar orang tengok akhlak kita orang yang duduk di Serami Mekah ni lain dengan akhlak orang lain, kita lebih baik. Kita nak wujudkan benda lagu tu. Sini tempat ilmu, sini tempat amalan kepada ilmu, bukan saja ilmu, beramal ke sini. Hamba 2 minggu lepas hamba pergi ke Bangkok. Hamba pergi Bangkok hari Jumaat, hamba sembahyang Jumaat di satu masjid di tepi sungai Menan Chopraya. Bila hamba sudah sembahyang Jumaat ke apa, dia tengok kita ni tak biasa tengok. Pakak pergi orang tua boleh kecek Melayu belaka. Boleh kecek Melayu belaka. Dan kebanyakannya orang boleh kecek Melayu tu dia ngaji di Kelantan. Dia mau pergi pula, sebelum tahun pergi di Ayutthaya. Di Ayutthaya tu orang tua boleh kecek Melayu, hamba tanya dia. Mana boleh kecek Melayu? Kecek Kelantan pula. Dia kata hamba ngaji pondok Pasir Tumbuh. Selama mana lah yang ngaji? 20 tahun, ada 15 tahun. Orang tu pe ilmu Kelantan. Ngaji yang sebut tak payah pa, tak payah sin, tak payah zi. Ngaji pondok Pasir Tumbuh. Orang ni lah duk ngajak agama. Jadi nak ayat orang tupai Kelantan. Dan dia tanya peluang-peluang untuk atas anak main ngaji di Kelantan. Pada hari tani boleh ngaji? Boleh. Tak ada? Dia nak ngaji Kelantan. Orang kenal Kelantan. Jadi kita nak supaya akhlak kita orang Kelantan ni, kita turut akhlak yang diajar di dalam Al-Quran. Termasuk dalam bab hutan piutan. Dalam semua perkara. Berjuang Islam kita duduk depan. Bak bayar hutang kita duduk depan. Bak sedekah kita duduk depan. Bak wibutan korang kita duduk depan. Turut Quran. Tanya. Kita nak lagu tu. Ni ada derma untuk membantu apa nama ni saudara kita di Mesir. Bui. Tak saya bui sikit, bui banyak. Bui. Susah apa? Kita bui boleh pahala kita. Sedekah tertulis di pintu syurga. Arti benda ni penting di pintu syurga. Sedekah 10 kali ganda. Buta 18 kali ganda tu yang bui ganjaran. 18 kali ganda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memberikan pertolongan kepada seorang muslim yang mengalami sesuatu dari kesusahan dunia, nescaya Allah akan melegakan kesusahan yang menyesakkannya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menolong memudahkan kesempitan hidup dan susah payah seorang di dunia, nescaya Allah akan memudahkan susah payahnya di dunia dan juga di akhirat. Nabi sebut dalam hadis, kalau kita tolong orang susah atas dunia, Tuhan akan tolong kesusahan kita di akhirat. Jadi orang yang buta ni orang susah. Begitu juga orang yang minta sedekah. Hak betul-betul susah, hak betul-betul dhaif. Jadi kita bila kita tolong dia dalam kesusahan atas dunia, orang susah kita tolong, kan? Maka Allah Ta'ala tolong pelepah kesusahan kita di akhirat. Akhirat ni susah, matahari dekat dengan kepala. Akhirat ni tempat kita tak ajenggi lagi. Tempat pula tidak sepuas atas dunia ni. Coba kita bayangkan, kalau kita pergi lain, pergi Kuala Lumpur, orang warah tak ada, duit tak ada, lagu mana? Tu tempat teduh ada dah.
Nak tidur getok boleh ke kau? Nak tak ada getok akhirat ni. Tak ada bayang ke apa kecuali naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Tuhan boleh tolong kita. Tuhan akan tolong kita bila kita tolong orang susah. Sebab tu kita jangan besar tolong rakyat bagi subsidi ni tak naik minyak. RON 95 naik 20 sen seliter. RON 97 naik 15 sen seliter. Dia kata nak kurang subsidi, hari tu kurang tolong rakyat. Pasal apa? Pasal PT tak berapa ada. PT buat apa? Kerana banyak tolong pemimpin. Tak kena lagu tu, janji rakyat tak akan naik harga minyak lepas pilihan raya. Tak ada kes sabuk buat ni nawak. Nawak biasa ya buat ni. Nah, kita ayat dah kan? Ambo tak kali ceramah. Siapa serok tekak-tekak. Kalau benar dia minyak naik, dia mau tak percaya undi lagi daci, ambil muka tu. Kan? Ayat tak dengar. Kan? Jadi kena ayat kau orang undi daci jangan berungut. Dia kalau jumpa dia tahniah minyak naik ayat begitu. Tapi kena bercadai lah kalau tu kekal mari lipat habis. Kita jangan main-main bila minyak naik ni tambah-tambah nak naik dah. Harga barang naik dah. Naik. Kira roti cana pun kau naik. Kalau tak naik pun dia kecil roti. Orang menego pun pandai je nak marah dia. Kita naik harga dia marah, kita kecil roti. Dulu makan sebutir berasa kenyal dah. Lah ni makan sebutir tak berasa berapa. Kena 2 butir. Kena balik dia. Dah minyak naik. Mana? Jadi pandai sak khabar dia. Dia tak boleh minyak naik. Subsidi minyak dikurangkan. Pandai. Subsidi minyak dikurangkan. Tu naik go minyak lah tu. Mana? Jadi kita tolong. Patut tolong rakyat. Ni kita tolong pemimpin. Mana? Kita tolong pemimpin. Kurang elang pemimpin tu. Mana? Potong gaji-gaji menteri. Tak apalah masuk gaji wakil ayat tak apa potong apa tak apa potong ambo retek tak apa tapi potong lakonnya ngak ambo seorang. Tu aci kalau kita seorang dah ni potong lakon. Tu baru betul ni duk tekan atas rakyat. Mana? Rakyat dia dahulukan naik minyak dulu kena ke rakyat dia minyak beri. Elah minyak beri jadi nyanyi balik rakyat. Tak boleh kata ke dia juga. Dia kata dia rakyat bodoh. Dia jawab senyap-senyap dia bodoh. Dia kata pembakar ayat dah. Jangan undi akan naik minyak tak percaya. Bodoh. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa dia tolong orang Islam untuk selesai kesusahan yang dia hadapi di dunia, kesusahan apa-apa termasuk tolong dan ni dia kata tak apa, dia kata kita akan naik bantuan apa? Beri bantuan beri sekali setahun minyak tiap-tiap hari. Nak bodoh kita. Kalau kos minyak dengan kenaikan ni bertambah 10 riyal sehari. Kalau tambah nak lebih mudah senang kira 10 riyal sehari. Sebulan 300. Setahun berapa? 3,600. Beri berapa? 500. You nak bodoh kita. Ingat kita ni bodoh. Nak kira molek. Agaknya ayolah kita nak buat rumah pun barang naik ke apa. Ni kat belakang lah ni. Tanah-tanah apa nak nabung ke apa. Dia menaik harga dah sebab lori terbakar minyak. Mana? Semua bakar minyak belakang. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan
tolong dia melepaskan kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Jadi kita tolong orang susah, kita tolong. Jangan kita bebankan rakyat, jangan kita bebankan orang susah, kita kena tolong orang susah. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya, dan siapa-siapa yang tolong memudahkan kesempitan hidup dan susah payah seorang Islam di dunia. Siapa yang tolong orang susah atas dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah Ta'ala akan mudahkan susah payah dia di dunia dan di akhirat. Bila dia susah, Tuhan mudah. Tuhan mudah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tuhan sebut dalam Quran, bersama-sama dengan payah tu ada mudah. Sesungguhnya bersama-sama dengan payah tu ada mudah. Bapa tu yang sebut dua kali ya tolong. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ada hikmah. Dia sebut dua kali, bersama-sama dengan payah ada mudah. Bersama-sama dengan payah ada mudah. Kerana Nabi sebut Tuhan buat mudah ni dua, Tuhan buat payah ni so. La yughliba usrun yusrain. Maka Nabi sebut satu payah tidak akan dapat mengalahkan dua mudah. Tuhan buat payah ni so mudah dua. Bila gomo payah dengan mudah, benar mudah. Pasal dua lah besar. Sepuluh undi, dua undi dengan saundi, benar dua. Tak boleh. Benar dua. Walaupun Tuhan buat kita ni akan berdepan dengan susah, tapi tak ada susah tu ada senang. Tuhan buat senang ni dua. Sehingga Nabi sebut kalau payah, lau kana al-usru fi hajarin, kalau payah duk ala batu, nascaya mudah akan korek waktu ambil payah daripada batu. Mah nak boleh jadi mah ni tidak payah, tapi nya korek duk ala kedam mah. Tengok mudah korek dia. Mudah heret waktu ambil. Tengok ada benda yang mudah, benda payah. Tu yang buat gitu. Jadi kita walaupun kita susah, kena ingat ada senang lepas ada susah. Jadi tidak usah sama. Jadi kita tak apa. Dia tekan kita minyak naik, kita susah-susah, tengok ni kita pakuh bulat. Dan benda kita minyak turun. Senang. Senang. Sama-sama payah tu ada senang. Lebih kita kena buat kerja lah. Kalau kita duduk gitu pun nak emas, kita duduk nak emas. Cari dak. Kan korek dak. Kan tebuk dalam bumi dak. Kan tak boleh. Tapi kalau kita cari, orang duk cari emas, ayuk emas ke apa, tengok duk ala kedam emas. Ada mudah kena ikhtiar. Jadi kita nak suruh minyak turun ni ada cara. Ada cara. Insya-Allah. Tak apa hak ni pun dia dekat-dekat nak selan dah. Dekat-dekat nak selan dah. Ni dari ayat kau faham. Orang dia pukul minyak naik ni, ai marah kat loh. Marah. Tambah-tambah janji pula tak naik lepas pilihan raya. Buat ni dia tak kira lepas pilihan raya dia buat belakang, dia tak kira. Dia kok anak-anak muka dia benar dah, dia kira begitu. An Abil Yusri radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر مؤسرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته. Daripada Abu Yusri radhiyallahu anhu, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mula-mula di antara orang ramai yang dapat bernaung dalam naungan rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat ialah orang yang memberi tempoh kepada seorang yang berhutang, yang sedang kesusahan, sehingga ia mendapat suatu
yang membolehkannya membayar hutangnya, atau hutang itu disedekahkan kepadanya dengan berkata, hak aku yang engkau hutangi itu menjadi sedekah kepadamu kerana Allah semata-mata, sambil ia mengoyakkan surat hutangnya. Jadi Nabi sebut dalam hadis, orang yang mula-mula dapat naungan rahmat Allah pada hari kiamat ialah orang yang beri tempoh kepada orang yang berhutang, sehinggalah dia ada peluang untuk cari rezeki buat bayar hutang yang dia berhutang. Orang beri tempoh. Jadi dah janji 2 minggu, tempoh siapa dah, kawan tu mari minta maaf, piti cari tak boleh lagi nak bayar hutang. Maka orang yang beri hutang ni bermurah hati, tak apalah, amo berilah tempoh sebulan lagi. Orang ni dapat naungan rahmat Allah pada hari kiamat. Beri peluang. So, yang kedua, orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala juga ialah au tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu yaqulu mali alaika sadaqatun ibtigha'a wajhillah, ataupun dia bagi sedekah terus hutang dia. Bila kawan tu tak boleh bayar, dia tengok kawan tu pun memang orang yang berjuru, dia kata ginilah, kira hak amo hutang tu amo sedekah. Amo sedekah ibtigha'a wajhillah, kerana Allah, bukan kerana nak suara puji, tak, kerana Allah. Tak apa, amo sedekah lah. Kira sedekah lah amo hutang tu. Wa yukharriqu sahifatah, lalu dia soyok surat hutang tu. Jadi tengok tu orang yang turut ajar Islam, bila berhutang dia tulis surat perjanjian hutang. Dia pun bila dia sedekah dah, dia pun rupa-rupa tahu lah. Pakai tak ada gapo lah, takat ni ambo sedekah lillahi taala. Jadi orang ni boleh duduk bawah naungan rahman Allah pada hari kiamat kelak. Ada. Baik. Kalau kita bila kita berkacak soal sedekah, soal hutang, orang miskin kata orang kaya tak apalah, dia boleh sedekah. Orang mari nak hutang, dia boleh hutang. Kita tak ada kau satu. Kita nak sedekah lagu mana? Tengok Islam ajar orang miskin boleh sedekah juga. Boleh sedekah. Sedekah tidak terhad dengan duit saja. Nabi SAW telah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, wa minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'ih. Nabi sebut bahawa tiap-tiap benda baik itu dapat pahala sedekah berlaku. Tiap-tiap benda baik. Apa dia perkara ma'ruf, perkara baik? Ma'ruf ialah tiap-tiap perkara yang diketahui oleh umum tentang baiknya, sama ada dari segi syarak atau dari segi adat, ia tidak bercanggah dengan syarak. Kalau orang kata baik, dari segi syarak kata baik, itu ma'ruf lah tu. Ataupun dari segi adat kata baik, adat yang tak bercanggah dengan syarak. Kenapa? Adat ni hak tak bercanggah dengan syarak tak apa. Tak apa, tak bercanggah dengan syarak, Islam tak larang. Hak bercanggah dengan syarak tak boleh. Baik, hak adat kata baik, tu baik itu. Asal tak bercanggah dengan syarak. Hak syarak kata baik, tu memang baiklah. Itulah benda ma'ruf. Tiap-tiap benda baik. Apa dia antaranya benda baik? Wa minal ma'ruf, di antara benda baik ma'ruf ialah an talqa akhaka biwajhin talqin, iaitu menjumpa saudara kamu senyum depan dia pun dapat pahala sedekah. Dengan muka yang mani, jumpa orang assalamualaikum senyum, tidak kata masa orang tengok pun takut. Masa kita jumpa dengan saudara kita senyum, dapat pahala sedekah, senyum. Assalamualaikum, senyum. Tak ada rugi apa senyum ni? Kau rugi? Comel pun comel. Senyum. Tu dapat pahala sedekah. Kita jumpa saudara kita, tengok muka kita manis, senyum dengan senyuman.
Dan kalau ada orang minta air, naklah engkau tuangkan timbamu ke dalam bekas air yang dibawanya, pun dapat pahala sedekah. Tak ada. Kita je bubuh air. Orang nak minum air, atau orang nak ambil air sembahyang, kita tolong cucu. Kalau nak kendi kita cucu. Khidmat. Orang nak basuh tangan, kita cucu. Boleh pahala. Ni tak kita nak basuh air jatuh emis. Jatuh martabak. Jatuh jihad dah. Tak boleh jatuh jihad. Jihad belakang parang dia. Jihad ni. Nak kira tak pahala boleh kita. Tambah-tambah kita tengok orang tua ke orang alim ke ni kita tolong basuh tangan kalau orang jahat tak selesai lah. Budak-budak ke kita tolong cucu ke tu dapat pahala sedekah. We minum air kat orang dapat pahala sedekah. Bayar teh orang tu bayar, ada piti tu telah bayar. Dapat pahala sedekah. Ada piti lah. Tak ada tu biar nanti terima orang bayar. Mana? Boleh pahala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna fi buduli amwalihim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abi Dzar beberapa orang daripada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, golongan hartawan, orang yang kaya telah membolok pahala-pahala yang banyak untuk kebaikan mereka pada hari akhirat. Sahabat Nabi pergi merungut depan Nabi, orang kaya orang pahala semacam ni kan. Bala tu bolok ke dia. Yusalluna kama nusalli. Dia semayang pun kita semayang. Kita semayang dia semayang. Wa yasumuna kama nasum. Dia puasa, kita puasa, dia puasa. Tapi lebih dia pahala boleh dia. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dia boleh sedekah, kita tak boleh. Sahabat merungut. Jadi dia boleh sedekah, kita tak boleh, tak ada beti. Qala Rasulullah bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Bukankah Allah Taala telah menjadikan untuk kamu perkara yang boleh ke kamu bersedekah? Adakah benda lain yang boleh sedekah? Tak ada. Apa dia? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Lalu Rasulullah raya, tiap-tiap tasbihmu subhanallah dapat pahala sedekah. Tak kena duit subhanallah. Subhanallah. Orang kaya sedekah, kita miskin nak sedekah tak ada beti. Subhanallah. Boleh pahala sedekah. Mana? Tuan beri pahala sedekah. Orang sedekah duit, tuan beri pahala sedekah. Kita tasbih, tuan beri pahala sedekah juga. Wa kulli takbiratin sadaqah. Tiap-tiap takbir. Takbir ni mana Allahu Akbar. Dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Sebab tu jangan marah. Orang ceramah takbir marah. Takbir dapat pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Tiap-tiap tahmid alhamdulillah dapat pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Tiap-tiap tahlil la ilaha illallah dapat pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Suruh orang buat baik dapat pahala sedekah. Itu suruh orang buat baik. Wa nahyun 'an munkarin sadaqah. Larang orang buat benda munkar dapat pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan perbuatan seorang kamu bersetubuh dengan isterinya juga dapat pahala sedekah. Nabi sebut tidur dengan bini boleh pahala sedekah. Qalu, lalu sahabat kejut, ya Rasulullah, sahabat kata Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakun lahu fiha ajru. Seorang tu bila keinginan nafsu dia naik, dia tidur dengan bini, jemuk dengan bini, boleh pahala sedekah juga. Sahabat tanya terkejut. Qala, lalu jawab Nabi. Nabi kata mana? Nabi jawab dengan persoalan balik. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizru. Lagu mana kalau dia pelepah nafsu dia di tempat yang haram, dosa ke tak?
Nabi tanya, dosa ke tak? Kan dia melepas nafsu dia tepat haram. Sahabat jawab, dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajru. Jadi bila lepas tempat haram dosa, artinya lepas tempat halal boleh pahala. Boleh pahala. Mana? Jadi nak ayat konsep sedekah ni luah dalam Islam dah. Luah. Jangan ingat sedekah pitih je. Jadi kita sedekah pitih. Lepas tu apa nama ni, kita tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita mengatik dan kita tolong orang senyum dan tidur dengan bini, sedekah belaka. Boleh pahala sedekah. Jadi mudah dalam Islam ni. Jadi kita pakat buat kebajikan belaka. Buku berapa dah tu? Pada ambo ada kuliah lagi ni, 9.30 di tarbiyah Pasir Mah pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma la taqabbal maqamna hadha dhanban illa wa anta wa la farajta wa la dayna illa qadayta wa la musibata illa anta wa la marda illa shafata wa la balaa illa rabbana hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah ya إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.